أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, Datuk Kuasa Masjid Al-Aziz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka itu tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat hidayah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sempena ihya masjid, nama pun ihya. Ihya ni menghidupkan. Kalau tanah lapang kita tanam panggil ihya al-mawad. Tanah kosong tak ada hidupan, tak ada tanaman, kita buh tanaman. Maka bila kata ihya masjid, kita menghidupkan masjid. Apa yang dimasukkan dengan menghidupkan masjid? Dan apakah menghidupkan masjid yang sesuai dengan tuntutan oleh syarak? Islam nak lagu mana yang kata mengimarahkan masjid, memakmurkan masjid? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Dalam ayat ni Allah sebut beberapa sifat. Yang pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat, orang yang tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Ayat ni turun selepas ayat sebelumnya, ayat yang ke-17. Allah menceritakan ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Orang musyrikin ini tidak sekali-kali memakmurkan masjid Allah, sedangkan mereka menyaksikan diri mereka itu sendiri adalah kufur. Mereka itu sia-sia amalan mereka dan di dalam neraka kelak mereka akan kekal dalamnya. Ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin, yang mana bila Nabi SAW membawa agama Islam, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka kata kami pun sembah Allah. Islam suruh memakmurkan masjid Allah, mereka kata kami pun dah makmurkan Masjidil Haram. Islam suruh memuliakan tetamu, Arab Mekah pun kata kami dah memuliakan tetamu. Apa masalah engkau hai Muhammad? Semua yang engkau suruh ni semua kami buat dah. Tengok hujah kemah. Kita kata kat kawan ni, kata tahlil lepas kematian ni Nabi tak buat. Kita disunahkan mendoakan si mati. Dia kata kami pun doakan si mati, kami buat tahlil. Kita kata sunnah ziarah kubur, kita doakan kebaikan pada ahli kubur. Dia kata kami pun doa ziarah kubur juga. Doa ikut suka kami lah. Doa untuk kebaikan ahli kubur dan untuk kami sendiri. Tuan-tuan semua dirahmati Allah, kau diperhatikan bagaimana bangsa Arab ketika zaman Nabi SAW menerima kemuliaan untuk dakwah Nabi yang terakhir. Kenapa? Kerana mereka pun kenal Allah Subhanahu wa taala. Di halal haram pun mereka kenal. Bukan kata mereka kafir tak kenal.
Kalau kita tengok Cina, jiran sebelah rumah kita, mana kena halal haram. Makan khinzir pun dia kata halal bagi dia. Minum arak pun dia kata halal. Tapi Arab Mekah dalam keadaan mereka begitu dahsyat akhlak mereka, membunuh anak-anak yang masih kecil hanya kerana kes terpencil boleh bergaduh dua kabilah. Perangai ni boleh tengok pada Arab Yaman. Saudi ada juga, tapi Saudi dia tak berapa nak, jarang masuk berita ataupun susah, dia macam tertutup. Kalau di Yaman ni kadang-kadang kes kecil je. Kadang-kadang kes kecil je. Anak dara satu kabilah ni berkenan kat lelaki kabilah lain. Lepas tu cinta bertepuk sebelah tangan. Maka si anak dara dia pun sedihlah dia dengan menangis air mata dia. Pak dia tanya, hang ni pasal apa? Dia anak dara tak habaq, kriau lagu tu. Tunjuk kabilah sebelah. Orang kita orang Melayu kampung sebelah. Orang Arab dulu kabilah sebelah. Dulu law ni pun masih banyak lagi. Maka apa lagi? Pak perempuan ni pun dengan serta-merta angkat senapang pergi tembak terus kawan kabilah sebelah. Tak ada angin, tak ada ribut, pergi tembak kawan tu mati. Itu yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah. Mereka tahu tak benda tu salah, mereka tahu. Bila anak-anak lahir, banyak cara yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Bila mana anak-anak yang tanam hidup-hidup ni ditanya, dosa apakah yang menyebabkan mereka dibunuh? Macam mana Arab Jahiliyah bunuh budak-budak anak-anak perempuan ni? Banyak cara, banyak versi. Ada hak style sadis sikit. Nak bersalin tu, gali lubang siap. Keluar-keluar perempuan, kambuh terus. Keluar lelaki, angkat balik. Ada yang lebih sadis. Anak tu belah sampai besar dah. Bila dah besar, agak-agak cerdik, boleh dengar cakap, pak dia bawa ke padang pasir. Pak dia gali lubang. Dia suruh anak dia masuk. Anak dia pun sami'na wa ata'na, masuklah dalam lubang tersebut. Tengah masuk, tiba-tiba pak dia kambuh di atas. Yang si anak berkata, bapa, ayah, kena kambuh hidup-hidup, hati kering. Mereka tahu tak benda itu salah? Mereka tahu. Tapi buat juga. Makan riba. Hang pinjam aku RM10, boleh. One day 1%. Sehari RM1. Sebulan up RM30. Macam pinjam dengan bank. Pinjam dengan bank, dia kira dia tolak interest dulu. Interest dia tolak dulu. Kadang-kadang orang heran. Pinjam lepas 7 tahun, pinjam RM200,000. Tiba-tiba lepas 7 tahun pasal apa? Baki lagi RM160,000. Sebab dia tolak interest dulu daripada jumlah pinjaman tu. Zaman Arab Jahiliyah, dia pergi ketuk lagi teruk. Asal ahlong ada, ahseng ada, ahlong belesen tak belesen sama je. Makan duit riba, makan duit haram. Depa tahu tak riba tu haram? Tahu. Zaman Arab Jahiliyah, ada yang dinamakan sebagai milkul yamin, hamba. Hamba ni boleh, hamba ni hak milik tuan dia. Tuan dia boleh bersama dengan hamba dia. Zaman Arab Jahiliyah, dia lacurkan hamba dia. Hang nak main dengan hamba aku boleh, bayar cah sejam RM10. Mereka tahu tak duit tu, hasil tu menyebabkan mereka jadi kaya. Mereka tahu tak benda tu haram? Tahu. Tapi mereka buat juga. Ketika mana pembinaan Kaabah, hari ni kita tengok Kaabah sampai hari ni ada di kawasan Hijr Ismail. Hijr Ismail tu kalau tengok kitab-kitab ulama, tak tafsir ke, kitab fiqh ke, kitab hadis, semua kata asalnya Hijr Ismail tu berasal daripada Kaabah. Satu bangunan. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum, dan kitab fiqh bahas ni, apa hukum solat di Hijr Ismail? Ada sebahagian kata tak sah. Sebab dia dalam Kaabah. Bila dalam Kaabah nak sembahyang pergi tala ke mana? Tak apalah. Cuma nak habaq kata, kenapa boleh terpisah Hijr Ismail tu daripada bangunan Kaabah yang asal, sedangkan dia tu termasuk Kaabah? Kerana ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, berlaku banjir. Sehingga Kaabah tu runtuh. Lama dah.
lama tak buat, biasa. Zaman dulu pula bukan ada simen, bubuh bata je. Simen ni lewat sikit teknologi simen ni. Maka bila mai banjir besar, dia tolak batu tu, jatuh batu tu. Maka Arab Quraisy pakat bincang, kita kena bina balik Kaabah. Dia tahu Kaabah tu rumah Allah. Bincang-bincang, setiap kabilah kena buat keluar duit seorang sikit. Pakat-pakat buat balik Kaabah. Dalam pada pakat-pakat tu, Abdullah bin Jud'an yang kata seorang lelaki cukup baik. Kalau ada orang luar mai minta tolong kat dia, dia mesti tolong. Kalau nampak orang lapar minta dia makan, dia mesti bagi makan. Kalau nampak orang nak bunuh anak perempuan dia sanggup beli anak perempuan tersebut. Orang cukup baik, Abdullah bin Jud'an. Dia kata, jangan kau bina Kaabah ini dengan duit haram kamu. Guna duit halal je. Mereka pun tahu duit halal, duit haram. Maka dikumpulkan duit, pembesar-pembesar Quraisy kumpul-kumpul duit, dapatlah buat Kaabah yang kecil. Pasal apa? Pasal duit tak cukup. Nak habaq kata duit halal tu sikit sangat, sampai nak bina Kaabah seperti rupa asal pun tak cukup. Betapa banyaknya mereka makan duit haram. Cuma kita nak habaq kat sini, duit haram halal pun depa kenal. Itu kelebihan bangsa Quraisy. Maka bila Nabi SAW diutuskan kepada bangsa Quraisy, depa tahu dah. Depa tahu dah bahawasanya apa Nabi buat ni betul. Bayangkan kalau Nabi tiba-tiba mai tempat kita, orang Melayu ni dengan sembah apa, semangat hutan, semangat padi, semangat laut, semangat sungai, semangat ikan, semangat semualah. Mambang kanan, mambang kiri, mambang bawang, semua sekali. Tiba-tiba mai Nabi kata, sembahlah Allah yang Maha Esa. Taubat bukan tak beriman. Tak kenal Tuhan. Tapi Arab Mekah kenal Tuhan. Maka bila Nabi SAW datang nak membezakan kebenaran dengan kebatilan, Nabi nak buat kata putih, hak ni betul, hak ni salah. Hak tu sebenarnya yang menggoyahkan bangsa Quraisy. Depa kata kalau kita pisahkan, kita clearkan hak haram ni semua tolak tepi, pakai hak halal ya, habislah kami, harta kami semua hilang. Depa takut miskin. Pimai-pimai depa sebenarnya takutkan dunia. Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal kata kat dia, hampir dengar Nabi Muhammad pergi baca Quran. Lepas tu hang balik, hang buat balik. Tiru Quran, lawan balik dengan Muhammad. Dia pergi sat balik jumpa Abu Jahal. Abu Jahal kata, cepat hang balik. Kata Al-Walid, aku tak hidup lama-lama. Aku duduk lama sekali lagi masuk Islam. Al-Walid, tokoh pembesar Quraisy, mahir dengan ilmu bahasa Arab, duk berdebat dengan Nabi pasal Quran. Tapi bila datang dengar Quran, dia kata tak dengar lama-lama, nanti masuk Islam. Dia kata dengar tu keindahannya cukup dia bayangkan bila dengar Al-Quran, seolah-olah dia berada dalam sungai, tengah mandi sungai, sambil tengok atas, di bawah ribunan pokok, buah tu masuk mulut. Dia punya imajinasi dia tu bila dengar bacaan Al-Quran tu. Kita tak lah, kita nak Quran, dengar lagu tu lah. Cuma sedap, ustaz ni baca sedap, imam ni baca sedap, tu je lah. Tapi ni Arab Quraisy tu, mereka faham Al-Quran dari sudut makna bahasa dengan makna tersirat dan tersurat. Dia boleh bayangkan keindahan Al-Quran tu ibarat duduk mandi, kemudian bawah pokok, teduhan pokok, buah masuk mulut rasa manis. Nak habaq tak erti. Kita bukan main bendang lah. Memang nikmatlah bagi orang macam mereka di tanah Arab yang panas kering kontang, sungai tak banyak, air, sumber air begitu sikit, dapat berendam air itu satu benda yang cukup nikmat. Al-Walid bin Mughirah kata, saat lagi aku masuk Islam, sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalu la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Sama-sama orang kafir ni kata, jangan dengar Quran. Hampa dengar lagi masuk Islam. Walghaw fi, abaikannya. Abaikan. Sebab tu Allah sebut dalam kisah lain dan tempat dalam Al-Quran, Allah sebut Allah sebut lupa. Dan surah Al-Baqarah. Asabi'ahum fi adanihim minas, depa masukkan tangan tu sumbat dalam telinga. Allah ibaratkan depa punya ketegak tanpa dengar Quran tu,
Orang sumbat telinga 1 jari ke 5 jari? Sejari je. Tapi Allah bagi ungkapan, mereka ni punya ketegak, nak kata over sampai tahap 1 jari tak cukup, kena sumbat jari semua sekali. Puas hati, tak mau dengar kuat. Itu perangai Arab Quraisy. Maka salah satu isu yang ditimbulkan bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tekankan kena bersihkan Kaabah dari semua benda syirik, depa kata kami pun buat baik. Ni cerita ni sama macam golongan yang kata apa salah kami buat. Pi kubur baca qasidah. Kita kata pi kubur ni tempat kita doa untuk si mati ya, dan memperingati kematian. Dia berkata, apa salah kami duduk kubur? Kami mendoakan juga ahli kubur. Sama macam orang Quraisy. Dia kata Nabi Muhammad suruh bersihkan daripada kesyirikan patung-patung berhala. Dia berkata, apa salah kami tak berhala? Kami sembah Allah juga. Tengok, mereka mencampurkan kebatilan dan kebenaran. Maka Allah sebut ciri pertama orang-orang yang beriman ni adalah man amana billah. Orang beriman dengan Allah. Apa maksud iman? Iman ni kita terima percaya. Percaya tu betul lah juga. Percaya tu salah satu makna iman. Iman ni asal bermaksud daripada kalimah aman. Aman ni aman fi amanillah. Semoga dalam keamanan, jagaan daripada Allah. Maka bila sebut al-iman, kita memasukkan diri kita dalam keamanan. Aman apa? Aman yang pertama, keamanan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Aman yang kedua, diri kita sendiri berasa aman dengan agama Islam. Rasa tenang bila menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum setelah mana masuk Islam di masjid macam kita lah, habis main duk lepak-lepak belakang. Depa duduk belakang sembang-sembang, bila teringat balik zaman jahiliah, sembah tokong, sembah patung, pi bawa limau letak depan patung, pi sembelih kambing, pi sembelih unta letak atas nama patung. Batu lepas ni darah tu pi tabak pula atas patung. Depa gelak balik. Bodoh buat lagu tu dah. Sama-sama sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat rasa benda tu benda lawak. Sebab apa? Sebab mereka, hati mereka telah berasa tenang, aman dengan akidah tauhid. Akidah, tauhid. Tauhid ni maksudnya kita menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa aman, dia menyelamatkan diri daripada azab api neraka dengan beriman kepada Allah, dan juga mereka berasa aman dengan agama Islam. Sebab tu kadang-kadang bila sebut masalah iman ni, jangan duk bahas ingat iman, terus ingat apa? Beriman dengan alam ghaib, beriman dengan takdir, qada dan qadar. Bila sebut iman, terus ingat tauhid 3. Bila sebut beriman, terus ingat tauhid 20, sifat 20. Ini orang kita ni. Sebut iman je, tauhid. Batu mula kata, siapa yang tak ngaji sifat 20 tak sah solat. Pasal apa? Tauhid tak kemas. Tauhid itu benda yang cukup payah. Siapa mengaji akidah sifat 20 ni, habis semua tak sembahyang tak sah. Pasal apa? Payah sungguh. Dia kata Allah ni ada sifat ma'ani, iaitu wujud. Jadi kalau Allah tu wujud, selain Allah tu mawujud. Soalannya, Quran tu wujud ke mawujud? Pula dah. Pening, baru wujud dan mawujud. Dah pening kepala. Belum lagi maqulatul ashr. Apa kata-kata yang 10, kaedah yang 10. Macam-macam kaedah dibuat. Siapa nak mengaji memang pening. Tiba-tiba dia kata siapa tak faham semua ni, sembahyang dia tak sah. Ataupun tauhid 3. Dia pun duk kata dah, ni tauhid 3 ni macam Trinity dia kata. Macam tauhid Kristian, 3 in 1. Ni depa geng depa Pak Wahabi tiru geng Kristian ni buat tauhid 3 ni. Seolah-olah nak faham tauhid mesti ngaji tauhid 3. Tuan-tuan puan semit dengan rahmat Allah. Apa tu tauhid iman sebenarnya? 2 tadi saya abang. Pertama, dia menyelamatkan diri dia. Bagaimana dia nak menyelamatkan diri dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala? Pertama sekali, dia akan buat apa yang Allah suka. Yang kedua, dia akan tinggal apa Allah larang. Kalau buka mana kitab sekalipun, Riyadhus Salihin ke, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Al-Adabul Mufrad,
Semua kita adab, kalau kita perasan, hak depan-depan banyak bubuh tentang fadilat buat baik. Hak belakang-belakang baru buat ancaman melakukan dosa ataupun fadilat meninggalkan dosa. Imam Ghazali siap berterus terang dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kenapa kitab dia buat bab depan fi'lut ta'at, bab kedua baru ijtinabun nawahi. Buat ketaatan, tinggal kemungkaran. Sebab buat ketaatan ni lebih mudah daripada tinggal kemungkaran. Kerana tu kadang-kadang kita biasa dengar hadis, 3 orang lelaki masuk gua, pintu nak terkatuk. Pintu terkatuk. Batu jatuh di atas bukit, jatuh, tutup pintu, tiga-tiga tak boleh keluar. Hak si A ni, dia kata apa? Aku ni ada seorang pekerja dengan aku. Bila sampai nak bayar upah dia tak ada, dia hilang. Maka aku laburkan duit dia sehingga sampai tahap kambing yang dibeli dengan duit upah lelaki tersebut memenuhi satu lembah kawasan besar. Banyak ekor. Puluhan ekor, mungkin cecah ratus. Lepas tu kawan tu mai, dia tanya, mana upah aku? Aku kata dekat dia, ni semua ni, kambing ni upah hang. Kawan tu kata, jangan buat lawak. Aku kata, aku bukan melawak, betul. Maka dia ambil semua, tak tinggal seekor pun kambing kat aku. Maksud Habak kata, ya Allah, kalau kau kata aku buat ni kerana-Mu, ya Allah, bukakanlah, lepaskanlah kami daripada kesulitan ini. Terbuka sikit pintu gua. Tak apalah, oh bagus kawan ni. Kita bukan senang. Ada pekerja, tak ambil gaji, sampai 3 tahun tak main, duit tu burn lah. Dia main pula, siapa suruh dia main lambat sangat? Duit you dah habis lah, tak ada dah. Itu kita. Ataupun, tak ingat lah, bila tu. Tu kalau kita nak bagi duit ke orang ni cukup payah. Jangan kata upah, hutang pun tunggang langgang. Ni aku, hutang aku RM20 kan? Aku di tengah sempit duit, bagi duit sikit. Boleh bagi RM20 pun tak apa dah. Tembuk sikit kat muka. Minta hutang dia tumbuk. Padahal kawan tu hutang kat dia, kat akhirat esok-esok tak bayar atas dunia, kat akhirat Allah akan tuntut. Dia pinjam duit kawan dia sampai 4-5 ribu. Kawan dia bila datang kesempitan, minta tuntut balik, tak bayar. Tiba-tiba kawan tu tukar daripada naik Viva kepada Estima. Kawan yang dihutangi ni, hak bagi hutang ni, dari dulu naik kancil tu je, tak tukar-tukar kereta. Dia akan menjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata kawan ni, oi bagus, duit upah pekerja dia laburkan. Lepas tu tak minta upah pun, tak minta cas. Okey, dah lepas ambil hang upah semua ni, tolak cas jaga kambing, upah pekerja berapa? Tolak, tak ada dah, dia bagi semua sekali. Bagus orang ni, subhanallah, tabarakallah, hebat. Yang kedua pula, dia kata, ya Allah, aku ni kalau ambil susu, aku takkan bagi anak-anak aku, kecuali bagi kat orang tua dulu. Satu hari, aku balik-balik, orang tua aku lena dah. Anak-anak ni pun duk minta susu kat aku tak mau bagi. Aku pegang 2 susu tu, rabuk dan bekas tu. Aku tunggu sampai pagi, mak ayah aku bangun, baru aku bagi minum mak ayah aku, baru aku bagi anak-anak aku. Satu malam anak dia duk peluk kaki dia, ayah nak susu, ayah nak susu. Aku tak bagi, sebab nak utamakan orang tua dah. Kata, ya Allah, kalau aku mau buat benda ni kerana mengharapkan keredaan-Mu, maka lepaskanlah kami daripada kesulitan ini. Terbuka lagi sikit pintu gua. Kita dah bagus, hebat kawan ni. Kalau kita tak ada dah, beli 2 bungkis untuk bini satu, untuk mak satu. Mak punya mak lena dah, tak tahu macam makan, bagi bini makan dulu. Tu kita. Hak ni dia boleh tunggu, tak bagi langsung anak khiyar apa, hati dia tak gerak. Sebab dia tahu ini adalah ketaatan pada Allah. Kita kata hebat lagi. Tiba hak lagi ketiga, kita rasa macam carai. Biasa dengar hadis tu. Saya dengar hadis 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua ni. Riyadhus Shalihin ada, Sahih Bukhari pun ada. Tak apalah, tak bisa dengar, saya ulang balik. Hak ketiga ni, kalau kita dengar sepintas macam carai sikit. Kawan ni, dia kaya. Ada harta banyak. Dan dia ni suka kepada sepupu dia. Dia nak kat sepupu tu, sepupu tak mau, jual mahal. Sampai setahap sepupu dia tu
Perempuan tu kesusahan, terpaksa pinjam duit dia. Pinjam lah. Pinjam, lepas pinjam tak boleh bayar. Lelaki ni kata dalam doanya, ya Allah, kata dekat dia, kalau hang bagi aku bersama dengan hang, hutang tu halal. Maka bila aku dah duduk dekat celah kangkang dia, baina syu'abi al-arba', tiba-tiba perempuan ni kata, ittaqillah wa la tafaddal khatam illa bihaqqiha. Takutlah pada Allah dan jangan kamu koyak cincin melainkan dengan hak yang sepatutnya. Kalau betul nak elok-elok, kahwin elok-elok, bukannya berzina. Bila aku dengar lagu tu, terus aku takut padamu ya Allah, aku bangun berdiri, aku halalkan duit tu dan aku tak sentuh perempuan tu. Hak ketiga macam cerai sikit ya. Orang lain punya hebat tu. Majikan yang soleh, anak yang soleh, hak dia nak buat maksiat, tak dia buat maksiat je pun. Tapi ternyata dengan sebab doa lelaki ni, terbuka lagi sikit batu yang menutup gua, sehingga mereka bertiga boleh tukar keluar daripada gua. Hak ketiga ni macam kata lekeh, nak buat maksiat tak jadi. Tuan-tuan pada rahmati Allah, nak tinggal maksiat ni cukup susah. Siapa yang biasa berhadapan dengan maksiat ni, dia tahu, nak kias lagu ni mudah lah. Siapa yang merokok? Hari tu sebulan untuk khutbah balun orang merokok. Siapa berjaya berhenti merokok? Ada lah berjaya. Tapi hak lain, berjaya ke gagal? Gagal juga. 4 minggu, 4 khutbah balun buat rokok. Rokok juga. Macam itulah susahnya nak tinggal maksiat. Bukan benda mudah. Sebab tu kadang-kadang orang marah perokok ni, saya pun tak nak kata apa sangat. Kita tahu bukan senang tinggal rokok. Kalau kita marah tu, kalau dia tiup asap rokok, kena kita tu saya marah. Kena muka kita. Tak nak merokok, merokok dan jamban lah. Jangan merokok tempat makan. Kacau orang. Tapi nak habak, susahnya tinggal maksiat ni macam susahnya orang nak tinggal rokok. Bukan benda mudah. Kerana tu Imam Ghazali letak menekankan dulu fi'lu ta'at, buat kebaikan, baru dia sebut tarkul ijtinabun nawahi, ataupun tarkul ma'asi, tinggal benda mungkar. Kerana apa? Kerana orang yang buat ketaatan itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat. Kalau maksiat dia terbuat, hak tu dipanggil zilatil mu'min, tergelinciran orang beriman. Kerana tu Nabi SAW setiap kali keluar rumah, Nabi akan doa, Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udalla aw azilla aw uzalla. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an adhilla aw udalla, daripada aku sesat atau aku disesatkan, aw azilla aw uzalla, aku tergelincir atau digelincirkan. Apa beza sesat dengan tergelincir? Apa beza sesat dengan tergelincir? Sebenarnya ulama menerangkan sesat dalam urusan agama, tergelincir dalam urusan dunia. Termasuk tergelincir, keluar rumah, tengok nak darah, mata ikut dah, tergelincir tu. Orang kata pak lebay saja, tengok perempuan macam lapak, macam apa? Kucing lapak. Gatal orang tua ni kata, tak pandang dengan tua. Hak tu zilatul mukmin, kegelinciran orang beriman, biasa aja. Bukan biasa tu pilah ustaz kata tak salah, tak apa, tu haru juga. Bukan tak salah. Tapi kalaulah benda tu sampai tahap, ataupun dia buat benda ni sampai tahap tak main masjid, tu kacau. Kerana tu para ulama menekankan nombor satu dulu adalah fi'lut ta'at, buat kebaikan. Maka ciri orang beriman yang pertama sekali, dia akan buat ketaatan sekadar semampunya. Kadang-kadang saya tak nak sebut, tapi nak sebut juga. Ni, zikir depan pun lama dah ni. Pasal apa tak hafal-hafal? Pasal apa Tok Imam dah lama punya sampai kat depan ni, lepas semayang duk baca Fatihah lagi lepas semayang. Benda cukup mudah. Letak depan kiblat satu, habis semayang mengadap, tengok astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pasal apa duk lagi? Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darasam. Allah ustaz bukan salah pun. Jawapan ni walaupun kita kata tak apalah. Kalau dalam bab saya kata bab dakwah, saya tak kata apa.
Tapi hari ni kalau boleh kita nak sentuh sikit hati kita tu. Pasal apa duk baca juga, padahal dah sebut dalam hadis tak ada pun fahayna rabbana bisalam. Fathul Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut mai mana rak fahayna rabbana bisalam wa dakhalna jannata darussalam. Maksud tak ada masalah, maksud baik. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan sejahtera dan masuklah kami ke dalam syurga tempat kesejahteraan. Tak ada masalah. Makna cukup baik. Dia kata apa? Aku tak tahu dari mana hadis ni mai. Mungkin datang daripada ba'dul qussas. Geng-geng tukang cerita. Bahasa kasar panggil penglipur lara. Dia pun tambah. Betul tanya Ustaz, apa masalah Ustaz kita amal benda ni? Masalahnya kita kata sunat zikir lepas solat. Bila kata sunat zikir lepas solat, bermaksud kita zikir ikut Nabi SAW. Dah nama sunnah. As-sunnah, ikutan daripada Nabi. Tiba-tiba kita sunnah, Nabi tak buat. Kalau nak doa, silakan, ahlan wa sahlan. Lepas habis zikir, lepas solat, dia pangkat tangan, ya Allah, Allahumma hayyina rabbana bisalam. Boleh, tak ada masalah. Allahumma adkhilnal jannata darussalam. Boleh, tak ada masalah, doa. Tapi sekarang ni, zikir lepas solat, kita kata sunnah ikut Nabi, dan di depan masjid dah terpampang. Kenapa kita masih lagi tak hafal? Pasal apa? Pasal kita belum cukup beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak meletakkan diri kita betul-betul mengharapkan keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tak bersungguh bab memohon redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang, Tok Imam pesan kat sembahyang, saf istawa tadi dulu. Baca macam versi. Kadang-kadang satu imam ni hafal lebih sikit. Istawa tadilu wa tarasu. Rakibu baina manakibi wasdudu khalal linu fi aidi ikhwanikum. Komplit dia baca semua hadis. Dia baca semua sembahyang. Tapi makmum tak berapa faham. Bukan tak faham, tak berapa nak faham. Faham tu faham, suruh rapat saf. Tapi tak faham semua linu fi aidi ikhwanikum tu benda apa, tarasu tu benda apa. Dia faham dah suruh rapat saf. Adapun Tok Imam terjemah pula, rapatkan saf, ratakan dan rapatkan saf. Tok Imam abang. Cuma Tok Imam tu buat macam mana? Dia kan nampak seorang-seorang kaki orang. Kalau muda tak apalah macam saya, tengoklah kaki orang. Hak tu pun soal depan lah, soal belakang tak nampak. Hak soal depan ni nampaklah kaki dia ke belakang sikit, suruh ke depan. Tok Imam pesan dah sebelum sembahyang. Tapi pasal apa saf kedua, ketiga, keempat, kelima payah sangat nak dapatkan saf. Pasal apa? Saya main sembahyang jemaah ni kira baik lah ni, bagus lah ni. Dia rasa macam Allah dapat faedah daripada ibadah dia tu. Dia rasa macam kau dia sembahyang main masjid tu baik tak sangka dah. Bukan nak kata bid'ah sesat ke apa, betul memang bagus dah main masjid. Tapi hari ni tuan-tuan puan dirahmati Allah, pasal kita nak jentik sikit hati kita ni. Pasal apa kita ni, adakah kita betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu saya nak keras sikit malam ni, minta maaf. Terasa hati tak apa. Tak lebih kurang. Tak halal lebih kurang. Jadi bila dah Nabi sebut istawa tadilu, bagi sama saf, bagi rata saf. Sudul khalal, rapatkan saf. Nabi dah suruh baik kali rapatkan saf. Sehingga Nabi SAW takkan solat kalau saf belakang tak rapat. Umar radhiyallahu anhu diupah seorang lelaki untuk tengok saf. Lagi mana kawan tu tak kata okey, lagi tu dia takkan sembahyang. Tok Imam buat lagu tu, jangan akan komplain Tok Imam cepat sikit, orang sakit kaki ni. Marah Tok Imam. Kalau tak mau Tok Imam tunggu lama, pasal apa kita masuk saf tak terus perapat? Pasal apa kena peringat banyak kali? Hak paling saya rimah, bukan rimah pasal nak kata dia ni teruk ke apa. Rimah pasal orang lain nak cepat, hak dia lambat. Tengok belakang. Tok Imam istawa tadi dia pun tengok belakang. Duk tunggu orang rapat saf. Pasal apa? Kalau dia sakit kaki ke tak apalah juga. Kalau dia main ke tengah, sat lagi saf kaganggang pasal dia kaki sakit. Dia tunggulah kat tepi saf. Ni kadang-kadang tengok sembahyang walafiat macam orang biasa, tak ada masalah. Batu yang tengok belakang tu pasal apa? Pasal rasa tak layak duduk belakang Tok Imam. Tak ada masalah, Tok Bilal duduk belakang Tok Imam dah. Don't worry ya. Be happy. Tok Bilal dah stand by belakang Tok Imam. Kita ni cuma rapat saf saja. Saf pertama tak apa, ni belakang ni. Kadang saya lemah, rimah.
Ada masanya saya tolak, kita main lambat, saya main lambat, soft renggang, saya sumbatlah masuk diri saya. Ada yang beralah, dia pun ke tepi. Tak kurang juga yang buat keras. Mana tegak. Cengeng tau, diri tu. Tak bagi tu, saya tolak. Buat keras, tak mau ke tepi tu. Dia nak apa? Sihat walafiat. Nak kata kaki bengkok, lurus elok. Nak kata patah kaki pun, tengok turun naik, tak perlu pun kaki kena buka lebih pada orang. Sama je. Lepas tu pasal apa tak mendapatkan soft? Sedangkan Nabi SAW bagi amaran. Bukan takat Nabi suruh, bukan takat Nabi tekan. Nabi siap warning. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, hendaklah kamu menyamakan saf, bagi rata saf, bagi rapat saf, ataupun Allah akan palingkan sama-sama muka kamu. Maksud Allah akan pecah belahkan di antara kamu. Nabi bagi amaran. Pasal apa kita dengar amaran Nabi tak rasa apa kat hati kita? Betulkah kita serius beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Betulkah kita serius nak menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala? Betulkah kita jujur dan serius bila kita doa, wa adkhilnal jannata daras salam, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga, tempat kesejahteraan. Tuan-tuan dan rahmati Allah, beriman pun dah ramai yang kecundang. Itu yang pertama, dia berusaha membuat kebaikan. Adapun bab meninggalkan kemungkaran, hak ni memang bincang bab tu lagi ramai sangkut. Nombor satu apa dia? Ngumpat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi fala tadalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku, maka janganlah kamu saling menzalimi sama kamu. Apakah zalim yang dimaksudkan dalam hadis qudsi tadi? Nabi SAW sebut dalam Haji Wida', baginda bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa irdikum alaikum haram. Sesungguhnya jiwa kamu, harta kamu, maruah kamu adalah haram sama kamu. Maksudnya tiga benda ni haram kita cabul kawan tu. Bukan cabul perempuan dah, lelaki sama lelaki bercabul juga. Cabul apa? Pertama, cabul nyawa dia. Sama ada membunuh atau mencederakan. Kita orang masjid tak buat ni tak buat. Tapi kalau masjid buat ni memang naya, macam kes tahun bila tu. Tok imam semayang, Allahu Akbar, makmum tarik, buk penumbuk di tok imam. Tu naya lah, tu mungkin akal dia tak waras. Tapi normalnya orang tak buat lah, orang masjid. Tak perhati dengan AJK baru sampai tak upah orang pergi pukul. Tak ada lagi dah. Kat Perlis saya tak dengar lah negeri lain, wallahualam. Kalau di belah negara lain ada. Tak perhati dengan geng masjid, orang AJK masjid baru, dia pergi upah orang pukul AJK masjid. Bukan takat tu, sihir siap. Santet, santau, semua ada. Santet, santau lebih kurang lah. Padahal sama-sama tok guru. Gaduh sampai hantar sihir, hantar jin. Yang kedua, wa amwalakum, harta. Harta ni ramai fail lah. Dia keluar masjid, selipar dia hilang, dia balun selipar orang ke seorang. Pasal apa? Tak apalah, saya pulang. Setelah setahun berlalu, selipar itu tidak lagi kelihatan di masjid. Tak pulang-pulang. Ataupun orang hilang selipar dekat masjid, dia pinjam selipar masjid balik. Tak apalah, pinjam, harta wakaf. Dia pinjam-pinjam, sudah lama selipar itu tidak kelihatan di masjid. Tak pulang-pulang ke masjid. Dia tak rasa bersalah. Hal maksud selipar tu bukan dia punya, wakaf punya. Wakaf ni maksudnya untuk kegunaan kaum muslimin. Bila kata kegunaan kaum muslimin, tak boleh simpan kat rumah dia pasal dia seorang pakai. Kena letak masjid lah tempat wakaf. Dia tidak rasa bersalah. Pau ambil selipar orang, dia tak rasa bersalah ambil selipar masjid. Yang ketiga ni paling banyak sekali, wa irdikum, maruah kamu. Maruah paling teruk fitnah lah. Hak paling kerap buat
ngumpat. Ngumpat ni ada yang dosa besar, ada yang dosa tak besar. Dosa besar kalau kawan tu orang kenal orang baik, tiba-tiba kita buka, dia tu nampak je baik, tapi hang bukan tahu biasa main belakang dia tu. Betul ke? Daripada hak tak tahu jadi tahu. Hak tu besar dosa dia. Padahal kawan tu cerita lama taubat siap dah. Ada seorang maknyah ni. Yang maknyah betul dengan aunya apa semua. Cuma tak tahan tu. Waktu dia ada seorang ustaz dakwah kat dia. Dakwah-dakwah dia pun teringin dah. Okeylah ikutlah kat ustaz ni sekali. Dia pun ustaz tu kata tak apa, tak payah ikut sembahyang lah. Dia pun ikutlah sembahyang. Dengan penuh confident dan yakinnya dia sembahyang dengan pakai telekung. Penuh confident, siap masuk tempat solat wanita lagi. Yakin gila, waktu tak tahan tu. Memang yakin tahap keyakinan diri yang begitu teguh. Heboh belah perempuan. Masuk-masuk seorang nampak pakai telekung, tapi muka tu nampak ni tebal ni kat kongkong dia. Akhirnya tak apalah. Dah dia confidence nak pakai telekung, sembahyang depan saf perempuan, sembahyang belakang saf lelaki. Duduk tengah-tengah. Hukum khunsa tu senang. Cuma nak habaq kawan ni, dengan berkat solat sekali tu terus dia taubat. Dalam setahun tu dia balik kampung, dia buka kelas masak kat ibu-ibu, dia sponsor kuliah masjid, dia sponsor kenduri dekat masjid. Dan tak lama lepas tu meninggal. Waktu meninggal ramailah orang yang sembahyang jenazah dia, duk puji dia ni orang baik, bagus. Dia meninggal tak ada siapa dah sponsor makan kat masjid. Semua bakat memuji kebaikan orang tu. Bayangkan tengah orang puji kawan ni, tiba-tiba seorang habaq, dia tu nampak je bagus, aku kenal dia dulu. Pondan. Dengan make up apa semua, duk orang apa nama? Kalau orang jitik pelacur, kalau orang gay ni ada lorong dia, nama apa tak ingat. Nampak je bagus. Bayangkan orang duk puji-puji, tiba-tiba keluar cerita buruk. Habis, oh ya, kau tak sangka dah. Wish, manusia ni tak ada nilai dengan zahir. Tak dengan zahir pula. Pada kisah lama taubat, kita telah mencabul maruah kawan tu. Orang cukup baik. Tapi kalau mengumpat benda yang dah makruf, tak apalah. Tok Imam ni, dia kena balun sebulan dah. Bab khutbah haram rokok, dia merokok juga. Itu tak apalah, benda orang tahu. Bukan tak apa tu tak dosa, dosa juga. Tapi taklah seteruk mendedahkan keaiban yang orang tak tahu. Itu wa'iridikum, kehormatan sama kamu. Jangan cabul. Sebab tu kadang-kadang saya pun segan juga kita keluar masjid tak sembang orang. Tapi kalau sembang, dia akan meralik. Dia buka cerita tu, buka cerita ni, masuk bab politik, masuk bab parti, masuk bab ekonomi, habis semua. Semua dia reti. Bukan kawan tu, kita pun semua. Jadi kadang tak boleh nak sembang lebih-lebih baik di masjid ni. Jadi akhirnya orang kata bahasa moden, kamus dewan yang belum dibukukan, iaitu membawang. Kata kawan tu, kata kawan ni, semua orang salah, dia seorang betul. Ini termasuk mencabul kehormatan orang lain. Baik, kita bagi laluan untuk azan dahulu. Tak masuk? Cepat kan? Sebenarnya dengan mati Allah. Itu yang kedua, tarkumun karat. Jadi bagaimana cara beriman? Kalau kata ustaz, teruk lah. Nak main masjid ni kena bagus sungguh. Merokok pun tak boleh, semua tak boleh. Tu zaman sahabat Nabi ada sahabat mencuri tu. Tu zaman sahabat Nabi ada minum arak tu. Kira lagu mana tu? Adakah semua tu tak layak memakmurkan masjid Allah? Samalah ustaz zaman lah, merokok. Lebih kurang baik daripada minum arak lagi haram. Kata baik sikit. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab tu saya duk tekan, kena bezakan benda yang orang beriman buat dosa sebab hati dia sakit dengan buat dosa sebab dia tergelincir. Apa beza dua orang ni? Beza orang yang buat dosa disebabkan tergelincir, orang tegak dia akan terima. Tapi kalau orang yang buat dosa kerana hati dia sakit, orang tegak dia marah. Saya ingat lagi dulu fatwa rokok semua kata makruh. Tok guru ni memang hebat. Baik ilmu jangan tanya, hebat sungguh.
Tapi bab rokok pun memang luar biasa. Baca tu hadis, baca tu hadis. Tapi memang hebat. Nak kata apa pun memang hebat ilmu dia. Nak komen lebih-lebih tak boleh. Pasal dia memang hebat. Jadi bila ada orang tegak pasal dia kata tak ada adab baca hadis hisap rokok, tak dia marah kata mengaji tak habis, kata kat ulama ni daging beracun. Siapa man ada li waliyan faqad adantu bil harbi, siapa kata kat ulama Allah laknat dia, tu dia marah sungguh kata kat dia. Ini tanda buat maksiat disebabkan hati yang kering. Bagi kita ni orang masjid ni, kata kriteria ustaz kita ni tinggi sangat ustaz, kami ni macam mana, bab mengumpat tu susah nak tinggal ustaz. Tak upaya dah. Dah mendarah daging. Masuk dah. Okey, kita bila untuk azan dah. Tak on betul lah. Tak on. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Bila dengar cerita lagu saya cerita ni, ini sebenarnya saya kutip daripada apa yang ulama tulis dalam kitab. Memang kita rasa macam ni, aku ni memang bukan ahli syurga. Tak layak nak bangunkan masjid Allah. Tak jawatan untuk imam, orang lain imam. Jawab mudah, tak jawatan imam terus, senang. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Bila kita baca tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Lepas saya baca apa yang ulama terangkan tentang masalah man amana billah. Sekarang ni tengok baik dada kita, iman kita. Macam mana ustaz kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak betul-betul beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Rokok ni ya Allah, nak berhenti dah ustaz, tak ada berhenti. Buat macam mana? Cannot go. Mengumpat dia pun nak berhenti ustaz, tak payah dah. Kita tak sembang, kata tak kawan, ke sumbang. Sembang mesti terbuka cerita macam-macam. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Hak inilah membezakan sahabat radhiyallahu anhum daripada kita. Sahabat buat salah tak? Buat. Sahabat buat dosa tak? Buat. Sahabat buat silap tak? Buat. Batu pasal apa Nabi kata la tasubbu ashabi, jangan kamu celah sahabat aku. Tak boleh kata benda tu salah. Kenapa Nabi kata jangan celah sahabat Nabi? Kerana sahabat Nabi adalah orang paling bersegera buat kebaikan, bersegera meninggalkan kemungkaran. Bila buat salah, orang tegak, dia akan terima. Kita tepuk daya tanya iman, tercek balik. Kadang-kadang bila orang tegak, mula dah Tok Imam ni beletak. Tok Imam beletak ni kata. Stres dengan Tok Imam beletak. Jadi macam mana kita nak amalkan konsep pertama tadi? Macam mana kita nak mencapai darjat keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan realiti kita pada hari ni? Tak payah dia tuan-tuan rahmati Allah. Satu je. Satu je. Bila kena tegak, terima. Habis. Tu je, senang. Jangan duk pertahan keburukan tu. Bila kita sembahyang soft, renggang, orang sebelah pegang kita, tunjuk kaki, kita pun buat muka tak puas hati. Tarik muka ni. Dah hati tu, hang tu siapa, aku tua dah, lama dah main masjid, hang tu baru main masjid, baru kenal masjid. Macam-macam dalam hati lah, tak cakap pun. Ataupun kadang-kadang bila orang sebut, saya sebut tadi, ni berzikir pun lama duduk depan ni, pasal apa, tak apa-apa. Dah hati kata, ustaz tak apalah, ustaz erti bahasa Arab, kami tak erti. Hati kita tu kadang-kadang awal sangat menolak nasihat daripada orang lain. Saya kata ni bukan nak kata apa, saya kata ni sebab nak jentik sikit hati kita. Kalau siapa tak terasa lagi, tepuk dada tanya iman. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran sifat orang beriman. Alladzina yadhkuruna Allah, alladzina idza dzukira Allah wajidat qulubuhum was-sabirina ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajidat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hak depan sekali Allah sebut apa? Bila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah sekali di jalan menangis. Abu Bakar ni cengeng, bukan macam kita. Kita ni tak cengeng mana.
Saya pun cengeng ceramah kat luar tak cengeng pun. Abu Bakar dia cengeng. Pernah anak dia sekali, Abu Bakar suruh, ni tamu main rumah ni, hidang mereka makan, suruh mereka makan. Anaknya Abdul Rahman berhidang makan. Hidang makan, tamu tak makan. Kata kami takkan makan selagi mana Abu Bakar tak main makan sekali. Abu Bakar balik main rumah, tengok tamu tak makan lagi, dipanggil anaknya, ya Abdul Rahman. Anaknya ketak di belakang. Ketak siapa? Pak dia cengeng. Sampai pak dia kata apa? Ya Rudan. Hai si bodoh, tak reti. Rudan ni tak reti kan bodoh ahmak tu. Dia tak reti. Dia kata kat dia marah, cengeng. Orang cengeng dah ketia qiyah tengah jalan. Bayangkan. Tengok orang cengeng qiyah tengah jalan. Umar pun tanya, pasal apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata apa? Nafaqa Abu Bakrin, nafaqa Abu Bakrin. Munafik dah Abu Bakar, munafik dah Abu Bakar. Tu dia. Sahabat yang Nabi kata sebaik-baik sahabat, sebaik-baik orang beriman di atas muka bumi selepas Nabi SAW. Sahabat yang Nabi kata kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan iman penduduk Madinah, pasti iman Abu Bakar lagi berat lagi. Orang macam ni terbaik, sehingga disebut as-siddiq, bukan cakap sadiq. Siddiq, sangat-sangat benar. Bukan benar saja, sangat-sangat benar. Orang macam ni kata dia dia munafik. Umar tanya pasal apa wahai Abu Bakar? Dia kata sebab bila aku dengar Nabi SAW sampaikan hadis, aku dah terbayang neraka syurga duduk depan dah. Balik-balik aku lupa. Hidup macam biasa, boleh gelak-gelak, main-main, gelak-gelak. Bagi dia tu satu kemunafikan. Umar dengar menangis juga. Kalau gitu aku munafik sekali ya. Akhirnya pergi jumpa Nabi SAW. Nabi kata, hak tu lumrah manusia. Kalau hampa iman tak kurang langsung, la safatkumul malaikah, malaikat turun mai salam siap. Kalau hampa iman tak turun-turun. Itu sifat orang iman, semat dirahmati Allah. Jadi tak payah pun sebenarnya nak belajar ataupun macam mana kita nak menggolongkan diri kita dalam kalangan orang-orang beriman. Betul kita tak mampu buat semua ketaatan. Nak dapat soft tu kadang duk fikir kawan sebelah ni geli-geleman ke tidak. Ataupun kadang-kadang bila terkena orang sebelah, gatal. Orang sebelah tak mandi kot. Kena pula kawan sebelah bawa masam, lagi dah. Dia balik kerja bendang, tak mandi, terus main masjid, tukar baju lah. Lagi tak tahan. Ataupun bawa rokok. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Duk tutup hidung tak tahan. Ustaz rapat soft pula. Memang tak upaya kegelinciran orang beriman. Kita tak mampu buat sepenuhnya seperti Nabi SAW buat. Hafal zikir depan, ustaz kami buat dah ustaz, tak ingat-ingat. Baca beragam la ilaha sasul banyak kali. Macam mana nak ingat? Baca pun sasul-sasul, kau boleh baca, tak boleh baca, lagi dah tak hafal. Memang orang beriman ni tak upaya dah. Dia ada kegelinciran. Lepas tu macam mana? Mudah saja, terimalah teguran. Orang habaq salah, terima. Walaupun benda tu kita rasa, tak, saya tak bersalah, saya bukan sengaja. Terima dulu. Seorang Tok Syekh ni ulama besar di sebuah masjid di Baghdad. Orang pakat tuju kat dia nak main mengaji. Ada seorang anak muda ni, dia main dari jauh semata-mata nak mengaji Tok Syekh ni. Dia pun biasalah orang baru, main masjid awal, sembahyang. Tiba-tiba seorang pakcik main masuk masjid, duduk terus. Dia pun apa lagi, semangat, muda ni. Main jumpa pakcik. Nabi kata, idza dakhala ahadakum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dengan confident baca hadis. Depan pakcik tua ni. Pakcik, Nabi kata bila masuk masjid jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Pakcik ni berkata, tak apa. Bangun sembahyang. Tak ada masalah. Walaupun dia tua, kawan yang muda, tak ada masalah. Lepas tu duduk lama masjid, seorang main masuk, duduk dekat pakcik ni. Seorang main masuk, duduk kat pakcik ni. Sampai semua masuk masjid pakat kerumung kat pakcik ni. Pemuda ni heran dah, siapa pakcik ni? Tanya orang sebelah, ni siapa pakcik ni? Kawan sebelah kata, hak ni lah syekh yang nak, tok guru yang nak jumpa tu. Tok guru besar, anak murid dia ramai. Kena kata dengan anak budak-budak seorang, dia tak kata, hang ni, bukan nak tanya dulu aku ni dari mana. Aku ni siapa? Tak ada. Dia terima terus, sembahyang terus, bangun 2 rakaat, tak ada masalah.
Lepas habis kelas, pemuda pun pergi jumpa Tok Syekh ni, minta maaf saya tak kenal Tok Syekh siapa. Tok Syekh tak apa, tak ada masalah. Hang cakap tu benda betul. Apa masalah? Tak ada masalah. Tok Guru besar kena kata anak muda dia rasa tak ada masalah pasal yang dikatakan itu adalah hak, kebenaran. Itu juga yang membezakan orang beriman, para sahabat dan orang munafik. Apa beza dia? Sahabat bila Nabi tegak, mereka terima terus. Seorang sahabat pakai cincin emas, Nabi ambil, Nabi baling terus. Kalau kita kata aku ajak, tak ada adab, tak kira orang ni siapa pun, sahabat ni redha. Bila orang kata hang ambil dah cincin hang tu, buat benda boleh juga bagi kat bini ke, jual ke, dia kata aku tak mau ambil benda Nabi dah campak dah. Itu sahabat agak anu. Bila kata benda tu salah, Nabi kata salah, dia terima terus, tak ada nak putar belik. Ish, ada patut buat lagu ni, ish, ada patut buat lagu ni. Hak ni yang membezakan orang munafik. Bila mai saja perintah dari Nabi, perintah daripada Allah, dia pun kata apa? Gharra haula'i dinuhum. Agama telah memperdaya mereka. Bila tengok orang miskin bagi sedekah, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat, dia pun celah, kata RM1 baik teh bagi. Macam ada hamba Allah tu, bukan masjid ni lah, dia masjid kutipan banyak. Jadi sampai tak ada jika kira duit masjid ni, dia kata apa? Kena tulis kat tabung, tolong jangan bagi duit RM1, minimum RM5. Pasal apa? Stres, RM1 baik sangat. Kena macam masjid negara tu, kutipan sepuluh bayar RM30,000, RM40,000, jenuh kira duit RM1. Maka kadang-kadang dia timbul sifat nak tak celah, nak kata ke orang derma RM1, bagi RM5 senang sikit kira. Padahal kalau RM5 banyak tu pun seksa juga nak kira, bukan senang. Tengok masjid terapung sudah lah, seksa kira duit banyak sangat. Penat kadang sejam lebih kira duit, padahal ramai-ramai kira duit. Pasal apa baik duit RM1? Jadi dia rasa timbul peleceh orang derma RM1. Itu adalah butir-butir ataupun bibit-bibit sifat munafik dalam diri seorang. Muslim semak dirahmati Allah. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada ketika ini, pada malam ini, di tempat ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya campakkan dalam hati kita nur cahaya. Supaya apa? Supaya kita boleh mendengar kebenaran, nasihat dari mana jua ia datang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran antara ciri-ciri orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang dengar apa yang dikatakan pada diri dia, hak baik dia ambil. Ini sifat orang beriman. Apalagi Allah sebut dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mereka saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Nak pesan lagu mana? Kau tegak saya kena kata lah. Memang tak pesan lah. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita orang masjid, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, lembutkanlah hati-hati kita, lunakkanlah jiwa-jiwa kita, tundukkanlah nafsu kita supaya kita senang mendengar kalimah yang hak, tak kira daripada siapa yang datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah tu adalah barang orang beriman yang sesat, tak jumpa, hilang. Maka mana-mana engkau temui dia, maka terimalah dia. Al-Hasan Al-Basri, ada orang main kata kat dia, si fulan tu ngumpat hang, kata macam-macam. Hasan Basri kata, awama wajada syaitan rasulan ghaira. Syaitan tak ada orang lain ke nak jadikan utusan selain hang? Atta bin Yasar, Atta anak murid Imam Ibn Abbas, orang kata kat dia hitam, tak handsome, ngaji agama pun tak habis. Macam-macam orang kata kat dulu. Orang kata macam-macam kat dia. Dia bagi hadiah kat kawan yang kata kat dia. Pasal apa? Terima kasih pasal bagi pahala kat saya. Ini sifat orang beriman. Muslim semak dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala campakkan hati kita kerinduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada orang-orang soleh dan juga keterbukaan untuk menerima kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang
terselindung dalam hati-hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.